بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sambung siri kuliah kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah. Dan pada minggu yang lepas kita telah mulakan bab yang baru, iaitu bab yang ke-20, berkenaan bab yang menghimpunkan beberapa permasalahan yang berbeza tetapi berkaitan tentang salat secara amnya. Dan pada minggu yang lepas juga kita telah bincangkan tentang hukum hakam salat tahiyat masjid, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan dan kita akan bacakan hadis yang ke 117. Boleh kita lihat halaman 81, hadis yang ke 117. Kita bacakan teks Arabnya dulu. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Surah Al-Baqarah ayat ke-238. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, kami dahulu berbicara ketika mengerjakan salat. Seorang di antara kami akan berbicara dengan temannya yang berada di sisinya ketika di dalam salat, sehingga ini di sini ada ralat dari segi terjemahan tu, jadi boleh buat pembetulan tu, sehingga turun ayat, peliharalah salat dan salat wusta, seperti mana dalam ayat Al-Qurannya, yakni asar, dan berdirilah kerana Allah dengan khusyuk, dengan khusyuk. Sebenarnya ada sambungan untuk hadis ni dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, cuma penulis dia berhenti sampai kat situ saja. Sedangkan sambungannya apabila sehinggalah turun ayat, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah salat dan salat wusta dan berdirilah kerana Allah dengan khusyuk, maka berkata, bolehlah tulis sambungan dia sekadar penjelasan lanjut saja. Berkata Zaid, yakni Zaid bin Arqam tadi, maka kami diperintah untuk diam dan dilarang daripada berbicara. Saya ulang, maka kami diperintah untuk diam dan dilarang daripada berbicara. Fa amarna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam.
Kita sambung satu hadis lagi. Hadis yang ke-118, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harru fa abridu 'anis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, jika panas menyengat maka tundalah ataupun tunda ada kata lain, lewatkan, ya, lewatkan salat, ya, kerana sesungguhnya panas yang menyengat itu termasuk, ya, ataupun panas yang menyengat itu adalah daripada hembusan neraka Jahannam, ataupun bolehlah termasuk hembusan neraka Jahannam, ya. Kalau kita lihat hadis ni, penulis dia tidak menyusun ikut dia punya tidak mengikut hadis-hadis yang berkaitan. Dia macam susun tu tak ikut susunan sangat, ya. Sedangkan hadis yang 118 ni dia sesuai ataupun dia berkaitan dengan hadis yang ke-121 di sebelah tu, ya. Jadi kita baca hadis yang ke-121, ya, yang berkaitan juga dengan hadis 118. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alaihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika panas menyengat. Jika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk, ada kata lain, untuk lebih daripada meletakkan, menekankan. Ada kata lain? Melekatkan. Menyentuh. Dia lebih daripada. Dia kata yumakkina jabhatahu, maknanya betul-betul letakkan dahinya atas tanah tu, ya, serapat-rapat. Dia macam ni, bila kata yumakkin jabhatahu, maknanya bila letak dahi tu letak betul-betul, maknanya dahi tu semua kena, dan kena betul-betul, tekap. Sekali lagi, mencantum, menekapkan. Itu cantik juga, tapi apa artinya menekap? Bunyi dah macam sedap. Menekapkan. Saya macam menekapkan. Ada yang kata lagi, mula-mula tadi kata apa? Menekankan. Bila kata tekan, tengok, bila kata kenapa kita tak berapa nak setuju dengan tekan? Sebab tekan tu tidak memberi kefahaman bahawa dia letakkan semua dahi tu. Boleh jadi letak, dia sengit je dahi tu, dia letak sikit je, sedangkan dia tekan sebelah je, kan? Tak sampai juga maksud. Waalaikumsalam. Ya, jadi menekapkan, bolehlah menekapkan keningnya. Ni apa? Dahinya. Kening mana? Ini kening kan? Ini apa? Eyebrows. Kening mana?
Atas bulu kening. Dahi kening sama ke? Itu dah dia. Saya ingat dah sama. Jadi dahilah. Asal dia kata kening. Jadi kita baca, jika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menekapkan dahinya ke tanah, ya, untuk menekapkan dahinya ke tanah, dia akan maka buang, dia menggelar buang, dia akan menghamparkan pakaiannya dan sujud di atasnya. Ya. Baik. Kita lihat hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis yang ke-117. Sebenarnya hadis yang ke-117 ni dia berkaitan tentang satu permasalahan yang khusus. Ya. Berbeza dengan hadis yang sebelumnya dan berbeza juga dengan hadis yang selepasnya yang kita baca juga. Jadi hadis yang ke-117 ni dia membicarakan tentang, bolehlah buat tajuk kecil, ya, larangan berbicara dalam solat. Ya. Dia di bawah tajuk larangan berbicara tentang solat. Hadis yang ke-116 iaitu insya-Allah dah maklum berkenaan tentang tuntutan atau kewajipan solat tahiyat masjid. Ya. Jadi 117, hadis 117 berkenaan tentang larangan berbicara dalam solat. Baik, berkenaan tentang larangan berbicara dalam solat, ya, sebenarnya ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, ya. Walau apa pun secara amnya, secara prinsipnya para ulama sepakat, ya, mengatakan bahawa barang siapa yang berbicara, ya, dalam solat secara sengaja, ya, bukan untuk maslahat solat. Dia kena tambah tu. Berbicara dengan sengaja bukan untuk maslahat solat, dan tahu tentang larangannya. Jadi dia ada 3 kriteria tu, ya. Bercakap dengan sengaja bukan untuk maslahat salat dan tahu tentang larangannya, salatnya akan terbatal. Ya, ulama sepakat dalam hal ini, ya. Walau bagaimanapun adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan kalau sekiranya seseorang itu leka atau lupa atau tidak tahu, ya, atau dipaksa, ya, untuk berbicara dalam solat. Dia lupa, dia leka, dia tak tahu tentang larangan, tak boleh bercakap dalam solat, ya, orang muallaf barangkali, atau dipaksa, ya, untuk berbicara dalam solat, atau dia berbicara kerana ingin memberi amaran kepada orang lain yang dikhawatiri akan terkena mudarat. Contohnya orang buta tengah berjalan, ya, dia khawatir dia nak jatuh, dia Assalamualaikum, dia nampak dia nak menuju ke satu lubang, ya, jadi dia nak memberi amaran. Ini contohlah, ya, dan seumpamanya, ya. Ulama berselisih tentang hal ini, ya. Begitu juga dengan orang yang berbicara untuk tujuan maslahat solat, ya. Mereka berselisih tentang hukum solat orang ini, ya. Maka ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama daripada pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahawa
dalam kesemuanya solat orang itu terbatal. Ya, tak kira dia lupa ke, dia mamai ke, dia jahil ke, dia dipaksa, ya, untuk maslahat solat atau bukan maslahat solat, ya. Kalau dia bercakap je, ya, dengan percakapan manusia, solatnya terbatal. Kenapa? Kerana bercanggah dengan ayat Al-Quran atau hadis yang di hadapan kita. Kerana Allah memerintahkan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, kerana Allah dengan khusyuk. Jadi qanitin itu sebenarnya membawa beberapa maksud, antaranya khusyuk seperti mana dalam terjemahan, dan boleh tambah lagi dan senyap, ya, dan senyap, ya. Itu antara maksud erti qanitin, ya, khusyuk dan senyap, ya. Jadi mereka melihat bahawa ini semua berbicara, perkataan-perkataan macam ni bercanggah dengan, ya, perintah supaya, yes, tidak boleh berbicara dalam solat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa solat orang yang bercakap, ya, dengan percakapan manusia, ya, kerana tidak tahu atau lupa, atau dia lupa dia dalam solat, atau dia menyangka solatnya dah selesai, ya, dan dia salam, lalu dia berbicara kerana menyangka bahawa solatnya telah selesai. Ada kisahnya, nanti kita sebut, ya. Sama ada percakapan itu untuk maslahat solat atau selainnya, sama ada dia imam ataupun makmum, solatnya sah, ya, tidak terbatal, ya, dalam semua keadaan yang disebutkan tadi. Pendapat yang kedua ni mereka memberikan beberapa dalil, ya. Antaranya hadis Dzul Yadain, hadis dua sahabat yang tangannya panjang, ya, yang kita dah baca dalam hadis yang ke-110, ya, kita dah baca dalam kitab ni, ya, tentang kisah bahawa Rasulullah solat zuhur ataupun asar, ya, lalu Rasulullah memberi salam selepas 2 rakaat, ya, sedangkan zuhur atau asar 4 rakaat. Tapi selepas dua rakaat Rasulullah beri salam, ya, dan Rasulullah pergi ke tepi, ya, kita dah cerita kisah dia. Cuma itulah dia, ya. Maka datang Dzul Yadain, dia berbicara, ya, dengan mengatakan, ya wahai Rasulullah, adakah solat dipendekkan, dikasarkan, atau engkau lupa? Maka jawab Rasulullah jawab pula, kedua-duanya bukan, ya. Maka Dzul Yadain kata, ya, engkau telah terlupa, ya. Jadi ada bersoal balas, bercakap, sedangkan solat mereka dah sempurna belum? Mereka baru solat 2 rakaat, belum sempurna, ya. Maka Rasulullah pula menoleh ke para sahabat yang di kalangannya ada Abu Bakar dan Umar, dan bertanya, mendapat kepastian, adakah benar apa yang Dzul Yadain kata? Mereka menjawab, ya. Mereka pun berjawab juga. Maka mendengar jawapan mereka, persaksian mereka, baginda bangun dan menyempurnakan solat baginda. Sedangkan kalau solat dah terbatal, ya, masakan boleh sempurnakan je, ya. Kalau dah batal, kena buat balik. Tapi ternyata Nabi tidak berbuat begitu, ya. Hadis ni sahih dalam Bukhari Muslim, ya. Juga antara dalil mereka, pendapat yang kedua, bahawa orang yang tak tahu, orang yang lupa, ya, orang yang bercakap untuk maslahat salat, ya, salatnya sah, tidak terbatal. Mereka berhujah dengan sebuah hadis yang lebih kepada satu kisah, ya, yang berlaku kepada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ingat nama sahabat ni, ya, kerana hadis Aina Allah, Allah di mana, kembali kepada sahabat ni, ya.
Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia menceritakan, ya, pada suatu hari dia masuk solat berjemaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada jemaah bersin, ya, dan Muawiyah menjawab tahmid sahabat yang bersin tu dengan mengatakan yarhamukallah, ya. Sahabat tu bersin, dan zahirnya, walaupun dalam lafaz tidak disebut, tapi zahirnya sahabat tu mengucap alhamdulillah. Kerana itu Muawiyah membalas yarhamukallah dalam salat, ya. Maka para sahabat dalam jemaah, dalam sahabat yang lain yang sedang solat bersama, ya, mereka menoleh kepada Muawiyah. Cuba bayangkan, ya, kena ada imajinasi sikit. Mereka menoleh kepada Muawiyah, ya. Lalu ternyata Muawiyah, ya, menoleh kepada mereka dan mengatakan, wa thaqla Umayyah ma sya'nukum tanzurun. Wa thaqla Umayyah ni macam, ini satu perkataan macam apa, ya, lebih kurang amboi, atau lebih kurang lah, bukan amboi, ada perkataan lain. Tak tahu nak terjemah apa. Ya, aduh, mengapa kamu melihat aku? Ya, dia bercakap, ya, dalam solat. Mendengar ucapan Muawiyah, para sahabat, ya, menepuk-nepuk ni apa? Paha mereka, mendiamkan dia. Maka apabila Muawiyah melihat mereka menepuk-nepuk paha mereka, ya, dia pun mengerti, ya, message-nya, maka dia pun diam. Kita lihat, mereka teruskan solat, Rasulullah imam di depan, dan setelah Rasulullah memberi salam dan mereka selesai solat, ya, Muawiyah mengatakan, fa abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku menggadaikan bapa dan ibuku kerana baginda, kerana Rasulullah. Aku tidak melihat seorang guru sebelumnya atau selepas Rasulullah yang lebih baik cara dia mengajar daripada baginda. Wallahi ma kaharani wala dharamani wala syatabani. Demi Allah, baginda tidak mengherdikku, tidak memukulku, mahupun mencemuhku. Sebaliknya baginda berkata, inna hadhihi salah, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada perbicaraan dengan orang, atau tidak boleh berbicara dengan orang. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya yakni salat itu adalah bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran, ya. Tamat hadisnya daripada riwayat Imam Muslim. Kita lihat bagaimana dalam hadis Muawiyah ni, ya, Muawiyah berbicara secara jelas, ya. Dia mulanya dia menjawab tahmid orang yang bersin, ya. Lepas tu dia boleh menjawab jemaah yang lain, ya, yang memandangnya lalu menepuk-nepuk paha mereka. Tapi ternyata Nabi SAW, ya, sekadar menegur perbuatannya, ya, dengan mengatakan sesungguhnya solat ini tidak boleh, ya, berbicara dengan orang. Itu dia punya petunjuk dalilnya. Sesungguhnya solat ini tidak boleh berbicara dengan orang. Berbicara dengan orang, itu dia punya apa dia?
kriteria larangan tu, ya, sifat larangan tu, berbicara dengan orang, ya. Baik, maka Nabi tidak menyuruh Muawiyah supaya mengulang balik solatnya, ya. Sebaliknya baginda, ya, menganggap bahawa itu satu kesilapan yang dimaafkan, kerana jelas Muawiyah tidak mengetahui tentang larangan, ya, berbicara dalam solat. Juga antara hadis yang digunakan oleh pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa orang yang tak tahu, yang tak sedar tentang larangan berbicara dalam solat, ya, keumuman, ya, keumuman hadis, ya, yang mengatakan, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampunkan buat umatku, ya, perbuatan silap dan kesalahan yang mereka lakukan kerana lupa, ya, dan apa yang mereka lakukan kerana dipaksa, ya. Silap maknanya tak sengaja, lupa, ya, atau yang dipaksa. Ini tiga apa nak panggil apa ni? Tiga perkara, ya, yang mana kalau orang itu, ya, melakukan satu kesilapan dalam syarak kerana tiga sebab ini, maka secara amnya dosanya, dia tidak berdosa, ya, dia dimaafkan, ya, kerana silap, lupa dan dipaksa, ya. Adapun hadis yang ke-117, ya, tentang larangan berbicara dalam solat, dapat kita fahami bahawa hadis ini dia ditujukan buat orang yang sengaja dan orang yang tahu tentang larangan berbicara, ya. Maknanya dia sengaja bercakap sedangkan ditahu, ya, maka ini memang, ya, ini orang yang macam ni terbatal solatnya, ya. Baik. Juga adanya perbincangan di kalangan para ulama tentang orang yang solat lalu dia, ini kena ambil perhatian, ini mungkin banyak berlaku, lalu dia sendawa, ya, atau dia menghembus nafasnya, meniup, ya, atau berdehem dalam solat, atau meraung kesakitan dalam solat, ya, atau menangis, sama ada teresak-esak atau apa? Kalau menangis kuat apa? Ngembek, meratap atau merintih atau berteriak, ya? Atau orang yang ketawa dalam solat, atau orang yang bila ada benda jatuh kat depan dia terkejut, bukan terkejut, melatah tu kataan yang keluar lepas tu, kan, terperanjat, ya, menjerit kerana terperanjat, ya, orang yang batuk, bersin dan menguap, ya. Para ulama, ya, berselisih tentang perbuatan-perbuatan seperti ini, ya. Adakah dia membatalkan solat secara mutlak, ya, atau tidak membatalkan solat secara mutlak, atau adakah ada perincian? Maka pendapat yang pertama daripada dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, mereka melihat bahawa dalam keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan, ya, secara prinsipnya solat orang itu akan terbatal kalau sampai terkeluar dua huruf. Mereka sifatkan macam tu. Terbatal solatnya kalau sampai keluar dua huruf. Maknanya alif, ba, ta, tha, jim, ha. Kalau keluar dua huruf, alif, ba, ta.
Kalau satu huruf je, alif atau ba atau ta sampai ya, tak batal. Tapi kalau sampai keluar dua huruf, mereka syaratkan begitu, maka terbatal. Kenapa dua huruf? Kerana mereka melihat bahawa kembali kepada larangan tadi yang kita sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Tidak boleh ada perbicaraan dengan orang, ya, dengan manusia. Dan mereka melihat bahawa sesuatu perkataan itu, satu lafaz, ya, lafaz yang ada makna, perkataan yang ada makna, paling kurang minimumnya dua huruf, ya. Sama ada perkataan tu dengan sendiri atau dengan perkataan yang lain yang difahami. Satu perkataan yang difahami dengan sendirinya seperti ini dalam bahasa Arab lah, famun, famim, mulut, yadun, yadal, tangan, ya, damun, darah, dal, mim, ya. Maka ini dua huruf je, tapi dia sudah memberi satu lafaz yang difahami maksudnya. Perkataan yang difahami, perkataan manusia. Ini perkataan ni tak ada dalam solat. Tangan, mulut, darah dan seumpamanya yang ada dua huruf. Ini bukan perkataan solat, ini perkataan manusia, ya. Atau perkataan yang difahami dengan perkataan yang lain yang yang diisyarat kepadanya, seperti an, min, man, fi. Ini semua huruf jar dipanggil lah, tapi semuanya dua huruf. An, ain, mi, an, ainun, fi bukan, sorry, fi, ya, fa, ya, ya, man, min, itu dua, mim, nun, ya. Man siapa? Min, daripada, ya, atau dari. Ini semua dua huruf, ya. Maka itu, ya, pendapat yang pertama. Walaupun mazhab Hambali mengatakan, ya, kalau dia berbicara, ya, atau kalau dia melakukan hal-hal tersebut, ya, sendawa, berdehem, kerana keperluan, ya, tidak terbatal, ya. Mereka ada perincikan lagi lah. Walau apa pun, kita melihat bahawa pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan ditarjihkan dan dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Uthaymin, ya, dan ulama-ulama yang lain, ya, ulama-ulama yang mentahqiq masalah ini. Mereka mengatakan bahawa, ya, secara amnya semua yang kita sebutkan tadi, sendawa, ya, menangis, ketawa, batuk, bersin, menguap, kesemuanya tidak membatalkan, ya, solat, walaupun kalau sampai terkeluar dua huruf. Kenapa? Hujah mereka, alasan mereka cukup simple, cukup mudah tetapi jelas. Kerana ini semua tidak dikategorikan sebagai bercakap dengan manusia, ya. Berdehem, bersin, ini semua bukan bercakap. Sedangkan larangan dia apa? Dalam hadis yang kita baca tadi, tidak boleh ada berbicara dengan orang, ya. Tapi ini bukan berbicara, ya. Ini semua boleh kategori sebagai bunyi-bunyi apa? Bunyi-bunyi semula jadi, ya. Maka dia bukan percakapan, ya. Makanya tidak boleh dikiaskan dengan bercakap, ya. Kerana secara amnya semua bunyi-bunyi yang kita sebutkan tadi, dia tidak menyalahi kehendak solat secara amnya, secara prinsipnya, ya. Walau bagaimanapun kita sebutkan di sini adanya beberapa perincian tentang hal-hal yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, kalau ketawa, ya. Apa artinya ketawa? Ya, ketawa maknanya yang dimaksudkan di sini ketawa yang ada bunyi, ya. Sekiranya orang itu ketawa secara sengaja, ya, maka dalam hal itu terbatal solat dia, ya. Ini kerana perbuatan ketawa tu dia memberi gambaran bahawa orang itu main-main dalam solat, sedangkan sifat ini bercanggah dengan tuntutan supaya kita khusyuk, ya, dan tamakninah, ya, yang wajib dalam solat.
ya, bukan kerana dia satu percakapan, ya. Jadi dia terbatal bukan kerana bercakap, kerana dia bukan bercakap, ya, tetapi kerana dia menyalahi, ya, tuntutan khusyuk dalam solat. Adapun kalau orang tu ketawa, ni boleh ambil maklumlah, secara tidak sengaja, atau dia ketawa secara spontan, dia tengah solat, tiba-tiba ada orang jatuh kat depan dia. Dia ni jenis mudah ketawa, dia pun contoh tiba nampak orang buat lawak bodoh depan dia ke apa, aduh, dia pun gelak, aduh, ini berlaku, ya. Ada ini berlaku pada saya. Ada imam tu tengah baca, tiba imam tu suara dia jadi apa? Bukan celaru, dia apa? Lari tune. Dia dia kata. Ada cuma kat belakang gelak. dia pun macam tu lah. Tapi kita fahamlah, kita ketawa. Ini yang dimaksudkan. Solatnya tidak terbatal kerana tidak sengaja dan berlaku kerana spontan. Ya, ini fatwa, ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Adapun senyum tanpa keluar suara, dia secara prinsipnya tidak membatalkan solat, ya, kerana tidak ada keluar bunyi pun, ya. Itu kalau senyum tersengih, ya. Adapun berkenaan tentang sendawa, ya, atau meniup, perbuatan meniup, ya, meniup dalam solat, dia tiup, nampak mudah kan, tapi adalah dia punya, kena tahulah hukum dia sedikit sebanyak. Kalau tanpa keperluan boleh terbatal solat, ya. Kalau tanpa keperluan boleh membatalkan solat, ya. Hanya kalau kerana keperluan, kerana sebab-sebab yang tertentu, maka tidak terbatal. Apa sebab-sebab tertentu? Contoh kalau orang tu sendawa lah, tiba secara spontan sendawa, ya. Tapi kena ambil maklumlah, ada juga jenis yang sendawa lebih-lebih, atau sendawa sengaja. Ini berlaku kadang-kadang, saya melihat dalam masyarakat kita lah. Ini kadang-kadang dalam solat pun dia boleh sendawa. Ini kena ambil maklum. Tak maklum lah, dia baru makan nasi, dimakan kari daging unta ke, daging kambing ke, dia pula, ya, dia makan sampai kenyang habis, ya, maka keluarlah segala gas-gas dalam perut dalam solat. Tapi itulah dia, kadang boleh jadi dia sengaja nak mengeluarkan, ya. Ini boleh merosakkan, kalau tidak membatalkan solat dia. Kalau sampai pula keluar bau yang harum semerbak, itu dah mengganggu dah. Tapi dia cerita tentang sendawa tu, kalau sampai disengajakan, ya, boleh merosakkan, kalau tidak membatalkan solat. Meniup, kalau ada keperluan tidak ada masalah. Meniup macam mana? Inilah dia. Kadang-kadang ada nyamuk, ada lalat ke apa, ya, tiba nyamuk hinggap, ini mungkin berlaku, tiuplah. Kerana itu lebih mudah berbanding kalau dia nak pelepet, nak tepuk, kan. Kalau dia boleh tiup, dia tiup, kan. Kerana itu lebih mudah, ya. Jangan kita sampai ada kefahaman, jangan kita sampai terikut dengan prinsip orang sufi. Nyamuk gigit, biarlah dia pun nak hidup, biar je. Kita pun aduh, tahan je sakit. Itu fatwa orang sufi. Tidak, kalau perlu tiup, kalau sampai kena tepuk, ya. Tidak ada masalah kalau ada keperluan, ya. Begitu juga dengan menangis secara teresak ataupun dengan kuat, atau meraung kesakitan, ya. Dalam hal ini kalau orang itu, ya, kalau ada keperluan, ya, atau kerana spontan, ya, atau kerana tidak dapat mengawal diri, ya, maka dalam keadaan ini tidak terbatal solatnya. Seperti mana kalau orang tu dalam solat, ya, kerana sebab-sebab tertentu, dia teringat Allah, ya. Sama ada dia menangis kerana Allah atau dia menangis kerana manusia. Tu. Kalau menangis kerana manusia dengan apa orang kata,
dengan sifat yang kita sebutkan tadi, kerana tak dapat mengawal diri, kerana spontan, tidak terbatal solatnya. Kalau menangis kerana Allah, sama ada kerana takut kepada Allah, atau sama ada kerana merasa hampir dengan Allah, atau kerana rindu dengan Allah dalam solat, lalu dia menangis, itu tidak membatalkan solatnya. Kerana menangis kerana sebab-sebab yang lain, yes, kerana sebab-sebab manusia, maknanya ketika dia tengah solat, dia datang berita tentang kematian, ya, saudara dia, orang yang dekat dengan dia, maka dia tidak dapat mengawal dirinya, lalu dia menangis. Dalam keadaan itu, ya, tidak membatalkan solat dia. Yang hanya boleh merosakkan, kalau tidak membatalkan, kalau tidak ada sebab-sebab yang sebab-sebab yang boleh diterima, seperti perbuatan menangis buat-buat, ya. Ini memang ada menular di kalangan orang Syiah, ya, menangis buat-buat, ya. Ini jelas, ya, boleh merosakkan solat, ya. Adapun tentang berdehem, ya, ini juga kalau ada keperluan, ya, tidak membatalkan solat. Kalau orang dalam solat dia rasa ada keperluan untuk berdehem dalam solat, itu ada berapa huruf keluar, bolehlah buat tengok berapa huruf. Itu alif waw ha, alif waw ha, ya. Kalau ada keperluan, ya, tidak membatalkan solat, mengikut pendapat yang kuatlah dalam hal ni, ya. Sama ada dia berdehem untuk diri sendiri atau dia berdehem kerana sebab yang lain. Berdehem untuk diri sendiri maknanya untuk dia nak apa? Nak clearkan tekak, apa? Nak bersihkan tekak, ya. Atau kerana sebab yang lain, maknanya untuk orang lain, dia nak berdehem. Dia nak bercakap tak boleh, maka dia berdehem. Contoh, ada orang datang ketuk pintu, dia tak boleh nak kata aku tengah solat, maka orang datang ketuk, Assalamualaikum, dia pun ya, ada keperluan, ya, maka dalam keadaan itu dia tidak terbatal solatnya, ya. Adapun kalau sekadar alhamdulillah, kalau sekadar berdehem kerana tanpa keperluan, ya, kalau sampai terkeluar 2 huruf ikut mazhab tadi, maka di sini, ya, boleh terbatal solatnya, kerana ini jelas perbuatan menyalahi tuntutan khusyuk, ya. Maka dia lebih kepada macam main-main dalam solat, ya. Bagaimana dengan bersin, batuk dan menguap? Ini juga ada disebut oleh para ulama, seperti mana orang tu menjerit kerana terkejut, ya. Kalau secara spontan, tidak sengaja, kerana tidak dapat mengawal diri, maknanya bukan dengan kehendak dia, maka dalam keadaan itu, ya, dia tidak membatalkan solat. Kalau kita tengok bersin, batuk, menguap, ni kadang-kadang memang spontan pun, ya. Tapi kalau spontan, ya, walau macam mana pun kita nak perlu ambil perhatian juga. Ada kalanya orang yang kalau bersin, dia memang sengaja dia volume upkan bersin dia. Dia menguatkan bunyi bersin dia. Ini boleh merosakkan solat dan boleh jadi sampai membatalkan solat dia. Kadang-kadang dia nak bersin, dia memang dia saja buat acu. Lebih parah lagi, acu. Kan, ini boleh membatalkan solat dia, ya. Atau dia buat mikrofon, acu, dia buat, menguatkan, ya, bersin dia. Ini boleh kalau sengajalah, ya. Yang mana ada berlaku, ya, boleh membatalkan solat dia, ya. Seperti mana begitu juga dengan menguap. Ini pun ada juga yang jenis yang ada di kalangan orang yang solat, yang jenis sengaja menguatkan bunyi menguap dia. Ni kena ambil perhatian lah. Kadang-kadang solat tiba-tiba rasa nak menguap. Ada yang kadang-kadang jenis, wah, dia memang all out, ya, let it go. Dia melepaskan segala.
Ini boleh merosakkan solat. Bahkan kita ingatkan, ini perbuatan macam ni bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi shalah falyakdhim mastata' wa la yaqul ha fa inna ma dzalikum minasyaitan yudhiku minhu." Sekiranya seorang kamu menguap dalam salat, maka hendaklah dia mengekangnya sedaya yang mampu, mengekang mulutnya dan mengekang bunyinya, bunyinya sedaya yang mampu, dan jangan dia berkata ini boleh menguap. Kadang-kadang ini berlaku. Kita tengok orang-orang berlaku kadang-kadang depan kita tengah meeting dengan dia. Ini kalau luar solat tak hal lah. Tapi dalam solat kadang-kadang imam tengah baca bukan main sedap lagi, tiba jemaah belakang tu dia mencemarkan mood. Berlaku. Kadang-kadang memang ini jenis menyalahi paling tidak adab lah. Ya, kadang-kadang dalam tengah solat ni tiba jemaah belakang seolah-olah boring. Padahal imam kat depan tu bukan main dengan khusyuk lagi. Ya, kadang-kadang imam dia baca, dia lagi terkesan. Kadang-kadang lah. Ya, ada juga kadang-kadang makmum dah cukup tengah khusyuk, tapi dia pula datang, dia tidak, orang kata, tak menghormati solat, ya, tak menghormati jemaah. Ya, maka ini kita kata bercanggah dengan sunnah. Tapi itulah, kalau sampai mengeluarkan bunyi, ya, dan sebagainya, itu boleh sampai membatalkan solatnya. Ya. Baik, sekadar untuk nak melengkapkan tentang perbahasan ni, bagaimana kalau dalam solat orang tu bersin, boleh tak dia bertahmid? Dalam solat bersin, hacu, sunnahnya secara prinsipnya kita dianjurkan untuk mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Tapi bagaimana dalam solat? Ya, bagaimana kalau dalam solat? Bolehkah, perlukah dia bertahmid, atau tidak perlu, atau tak boleh untuk dia bertahmid? Ya. Dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menyebutkan bahawa kalau dia makmum dalam solat jahriyah, dalam solat imam baca kuat, dia tak boleh bertahmid selepas bersin. Para ulama secara sepakat, ya, dia tak boleh kalau dia makmum dan dalam solat jahriyah. Ya. Adapun kalau dia bersendirian, solat bersendirian, dan bukan ketika dia sedang membaca Al-Quran, maka boleh. Ya. Adapun kalau ketika dia membaca Al-Quran, tidak boleh. Ya. Kerana kita tidak boleh memasukkan percakapan yang lain ketika membaca Al-Quran. Kerana kita jelas kita membuat tambahan dalam Al-Quran tu, walaupun bukan sengaja. Ya. Boleh insya-Allah. Ya. Maknanya kalau dalam solat berjemaah, ya, makmum solat jahriyah, dia bersin, dia tak boleh nak mengucap alhamdulillah. Kenapa? Ya, antara apa hikmah dia, kenapa Syekh Al-Albani kata macam tu? Ya, kenapa dia berfatwa begitu? Kerana dia khawatiri akan berlaku seperti kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tadilah. Kan ada orang tu bersin, lalu dia pula cakap alhamdulillah. Ya, Muawiyah pula balas yarhamukallah. Ya, maka dia khawatiri kita, bila kita cakap alhamdulillah, orang kat sebelah dengar kan? Bila cakap alhamdulillah tak boleh kena gerak mulut kan? Kena keluar suara kan? Tapi itulah, bila keluar suara, orang dengar, orang sebelah pula boleh jadi dengar. Orang sebelah pula mungkin tengah leka, yarhamukallah. Ya, maka dia ya, maka kerana itu tidak boleh. Adapun kalau bersendirian, ya, maka itu jelas bukan percakapan dengan manusia. Dia mengucap alhamdulillah tu pun bukan untuk dijawab, ya. Sebaliknya kerana menyatakan kesyukuran kepada Allah.
dia bercakap dengan Allah, ya. Dan bukan antara bukan ketika membaca Al-Quran, ya, kerana kalau ketika baca Al-Quran, itulah kita kata dia akan merosakkan bacaan Al-Quran tu. Dia tengah baca contoh qul huwallahu ahad, alhamdulillah, Allahus samad, dia dah masukkan perkataan alhamdulillah, ya. Dan untuk itu boleh kita ambil cuit perhatian tentang apa yang kesilapan yang berlaku. Ini kebiasaannya berlaku dalam masyarakat Arab. Saya tak tahulah dalam masyarakat kita bagaimana. Ada kalanya orang yang ingin ini keluar topik, keluar topik sikit. Ada kalanya kalau orang tu nak berhujah dengan ayat Quran, dia kata apa? Firman Allah. Lihat tak tahu pernah dengar atau tidak, tapi dalam masyarakat Arab banyak berlaku. Firman Allah sesudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qumu lillahi qanitin. Hal ini bukan sahaja menyalahi sunnah, bahkan mengelirukan, bahkan suatu benda yang mungkar. Kenapa? Kerana dia kata firman Allah sesudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dia nak tambah bismillahirrahmanirrahim, wa qumu lillahi qanitin. Sedangkan ayat Al-Qurannya bukan begitu, ya. Kalau Allah Taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dalam bahasa Arab ni lah. Ada pernah dengar? Memang banyak berlaku lah dalam bahasa Arab. Dia kata firman Allah setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ke tak ni? Macam terpinga-pinga je. Firman Allah, bagi ayat mudah sikitlah. Firman Allah setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sedangkan sebelum Allahus samad bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum Allahus samad apa? Qul huwallahu ahad. Kan? Jadi firman Allah setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahus samad, seolah-olah ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahus samad. Itu mengelirukan, bahkan menyalahi sunnah. Kenapa? Kerana tidak perlu untuk dia nak baca pun a'udzubillah, apatah lagi bismillah, kalau sekadar ingin berhujah, ya. Hanya a'udzubillah atau bismillah ketika baca tilawah, ya, insya-Allah. Baik, tadi itu tentang masalah dia bertahmid setelah bersin, mengucap alhamdulillah selepas bersin. Bagaimana untuk dia nak menjawab orang yang bersin dalam solat, ya, menjawab orang yang bersin dalam solat. Orang tu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, lalu dia nak jawab. Orang tu nak jawab yarhamukallah. Ini sepakat ulama kata tak boleh, ya. Kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tadi tu jelas, ya. Kita tidak boleh, kalau orang tu dia tak tahu tentang larangan, dia bersin lalu dia ucap alhamdulillah sedangkan sedang solat berjemaah, ya, dia ucap alhamdulillah, kita tak boleh nak jadi 2 kali 5, kita pun balas balik yarhamukallah, tak boleh, ya, dalam solat tak boleh, ya. Baik, bagaimana tentang itu? Secara amnya itu semua tentang permasalahan berbicara dalam solat, ya. Bagaimana kalau memberi isyarat yang boleh difahami dalam solat? Memberi isyarat yang boleh difahami dalam solat, bagaimana, ya, memberi isyarat, ya, dalam solat. Macam mana memberi isyarat? Isyarat apa? Ya, barakallahu fiik, ya. Dibolehkan memberi isyarat yang difahami, ya, oleh orang lain sekiranya ada keperluan. Itu syarat dia, sekiranya ada keperluan. Hal ini seperti mana dalam satu peristiwa di mana dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya, di akhir hidupnya, baginda salat dalam keadaan sakit. Maka baginda salat imam secara dengan sebagai imam dalam keadaan duduk, ya. Ternyata sahabat di belakang berdiri. Maka baginda menoleh kepada mereka dan melihat mereka berdiri.
Melihat mereka berdiri, Nabi SAW memberi isyarat kepada mereka supaya duduk. Ya, nampak? Maka Nabi memberi isyarat supaya duduk dalam solat. Ya, maka ini kita kata kalau ada keperluan boleh. Ya, begitu juga dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud, di mana seorang sahabat bernama Suhaib, dia mengatakan bahawa aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda salat, maka aku memberi salam kepadanya, Assalamualaikum, ya, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka baginda menjawab dengan isyarat jarinya atau dengan isyarat tangannya. Ya, seperti mana yang sunnahnya dalam solat, ya, kita memberi isyarat dengan tangan, ya, atau boleh memberi isyarat dengan kepala. Ya, bergantung kepada keadaan. Kalau orang tu dari depan, kita boleh bagi isyarat dengan tangan dia, ya, sebab dia boleh nampak. Tapi kalau orang tu bagi isyarat daripada belakang, memberi salam daripada, ya, bukan daripada arah depan, ya, maka boleh saja dia jawab dengan isyarat angguk kepala. Ya, maka ini semua isyarat yang difahami, yang dibolehkan apabila ada keperluan. Ya, seperti mana dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tadi juga, apa dia? Iaitu para sahabat menepuk-nepuk peha mereka, menyuruh Muawiyah diam. Itu memberi isyarat yang difahami. Begitu juga seperti mana kalau ada orang nak lewat, kita bagi dia palang, kita menghalang dia. Dia tak sampai lagi, kita dah halang. Yup. Oh, ada tul depan. Ya, kita halang dia. Ini isyarat yang difahami. Ya. Baik, adapun tentang dua hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis yang ke-117 dan hadis yang ke-121, ya. Tentang tuntutan yang pertama tu tentang 118, ya, dengan 121, ya. Yang 118, ya, adalah tentang sunnah Nabi, ya, supaya, ya, perintah Nabi supaya dilewatkan solat kalau panas tu, ya, menyengat, kalau cuaca sangat panas. Hal ini lebih khusus, ya, buat solat zuhur, ya, secara khasnya. Kalau awal waktu tu panas sangat, dianjurkan untuk dilewatkan solat zuhur tu sehingga ke bila dah sejuk sikit, bila dah kurang sikit panas tu. Ya, tetapi dalam waktu solat zuhur itulah, kerana waktu solat zuhur tu dia bersifat apa? Bersifat luas, dia waktu dia panjang, ya. Begitu juga dengan hadis yang ke-121, ia sebagai satu penjelasan lanjut, ya, tentang bagaimana kalau mereka solat, para sahabat solat ketika panas, ya, apabila mereka nak sujud, ya, dan mereka tak mampu untuk nak menekap dahi atas tanah, ya, tempat sujud mereka, mereka akan menghemparkan jubah yang mereka pakai. Ya, itu memberi kepada kita kefahaman bahawa jubah yang mereka pakai itu bersifat apa? Bersifat longgar, bersifat besar. Ya, mereka boleh hamparkan. Ya, ini kalau nak faham lagi, ni macam pakaian apa? Orang Pakistan, orang India. Ya, apa dipanggil? Kurta tu. Di bawah tu dia boleh terbelah tu, itu yang dia boleh ke depan kan. Ya. Itu dia. Ya, itu yang dimaksudkan. Kalau kita lihat, seolah-olah adanya percanggahan hadis 118 dengan hadis 121. Ya. Kerana hadis 21, para sahabat salat dengan Nabi dalam keadaan panas. Sedangkan dalam hadis 118, Nabi menuntut supaya kalau panas, lewatkan sehingga sejuk sikit. Bagaimana? Nampak? Ya, bagaimana Nabi suruh supaya dilewatkan, supaya sejuk lagi, supaya cuaca reda sikit. Tapi 121, mereka salat dalam keadaan panas. Ya, dapat kita fahami bahawa yang dimaksudkan dengan 118, kepanasan itu panas terik matahari. Ya, terik matahari itu. Yes. Kalau terik, tunda ataupun lewatkan sikit. Tapi tak semestinya bila dah dia lewat, cuaca dalam waktu zuhur lagi, mungkin tak terik. Tapi bila tak terik, tak semestinya cuaca tu dah jadi sejuk.
Tapi kadang-kadang bahang tu masih ada lagi. Itu yang dapat kita fahami dalam hadis 121. Cuaca tak terik lagi, tapi bahang tu ada lagi. Ya. Baik. Maka dengan itu dapatlah kita memahami kedua hadis, ya, dan tidak ada percanggahan antara keduanya. Ya, hadis 118 dengan 121. Ya. Maka juga daripada kedua hadis ini dapat kita faham bagaimana dalam solat kita dituntut supaya solat itu dikerjakan dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan kita mampu untuk nak khusyuk, ya. Berbeza kalau cuaca terik, matahari terlalu terik, itu jelas dia akan menggugat kekhusyukan serta tamakninah, ya. Seperti mana juga perbuatan sahabat, mereka menghamparkan, ya, kain, ya, untuk mereka sujud di atasnya. Ini semua supaya mereka dapat sujud dengan khusyuk lah, ya. Sedangkan kalau terlalu panas, masakan mereka mampu untuk nak khusyuk, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada soalan pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah kita. Apa nasihat Ustaz? Ada setengah bila dia nak solat, dia dah menjadi kewajipan dia kena tukar pakai kain pelekat, mesti kena ada sejadah. Mesti ada ditukar. Bila nak solat, dia tukar kain, ya, nak kena pakai kain pelekat, dan dia nak kena ada sejadah, ya. Kita boleh melihat kedua hal tu daripada dua sudut yang berbeza, tentang dia nak perlu untuk nak tukar apa, nak tukar pakai kain pelekat, ya. Sebenarnya kalau kita lihat hal ni, ada daripada dua sudut, ya. Tentang pakai kain pelekat ni ketika solat, ada daripada dua sudut. Boleh jadi ia satu keperluan, dan boleh jadi juga ia adalah satu yang bersifat melampau, ya, maknanya satu berlebih-lebihan, menyusahkan urusan agama. Dia boleh jadi satu keperluan kalau sekiranya pakaian yang dipakai itu memang tidak menepati kehendak pakaian menurut syarak, ya. Seperti mana kalau pakaian dia terlalu ketat, atau pakaian dia berkoyak-koyak, ya. Hal ini bercanggah dengan tuntutan pakaian bukan sahaja dalam salat, bahkan di luar salat pun, ya. Maka dia berdosa, walaupun ketika dia memakainya sejurus sepada keluar rumah je, dia dah berdosa dah, ya. Tambah lagi kalau dia memakainya dalam salat, salatnya boleh sampai terbatal, ya. Kalau pakaian tu bersifat ketat, atau bersifat jarang, atau koyak-koyak lah, ya. Maka jelas kalau dalam keadaan itu dia tak perlu nak tanggalkan, cukup sekadar dengan dia memakai sarung je di atasnya, ya. Adapun kalau orang itu menanggalkan seluar dia, pakaian dia, bukan kerana sebab yang kita sebutkan tadi, sebaliknya kerana sebab sangkaan dia bahawa boleh jadi seluar itu ada najis, ya. Ini seperti mana yang dapat kita fahami tentang perbuatan segelintir daripada masyarakat. Mereka menanggalkan tu bukan kerana mereka menganggap bahawa pakaian tu tak ikut syarak. Kerana kalau dia tahu pakaian tu tak ikut syarak, dia takkan pakai daripada mula, ya. Tapi yang dapat kita faham, bila mereka nak solat dia pakai sarung, perbuatan dia menanggalkan saja pakaian itu menunjukkan bahawa dia memahami bahawa kain itu ada yang tak kena dari sudut kesucian dia, ya. Dari orang yang macam ni, ya, kita melihat bahawa dia menanggalkan tu sebenarnya, ya, kalau sekiranya pakaian dia tidak ada masalah, ya, dari sudut syarak, maka tidak ada perlu untuk dia nak tanggalkan pun, ya. Adapun sangkaan bahawa barangkali pakaian tu ada najis, ini jelas sangkaan semata-mata, ya. Kalau sekiranya yang benar ada najis, maka dia boleh sahaja membersihkannya. Yang mana kita melihat mereka yang kita isyaratkan kepadanya tadi, ya, segelintir masyarakat tadi, mereka tak bersihkan pun, menunjukkan bahawa mereka tak tahu pun kat mana tempat najis tu. Mereka hanya ada macam persepsi umum bahawa pakaian dia ni ada najis, tapi tak tahu kat mana.
ya, was-was lah. Maka jelas perbuatan mereka nak menanggalkan pakaian tu jelas bersifat berlebih-lebihan, ya, bersifat menyusah-nyusahkan urusan agama mereka, ya, melakukan sesuatu yang tidak ada asasnya, ya. Maka perbuatan macam ni dengan niat macam ni, dengan tujuan macam ni, semata-mata kerana sangkaan bahawa pakaian dia ada najis, maknanya dia tak yakin atau dia tidak ada sangkaan kuat, dia sekadar sangka je, rasa-rasa je ada terkena tadi, ya. Maka perbuatan macam ni, perbuatan menanggalkan pakaian untuk nak memakaikan sarung atau pakaian yang lain adalah satu perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela yang perlu dihentikan, ya. Maka dalam keadaan yang pertama, di mana kalau pakaian dia tak ikut syarak, kita nasihatkan mereka supaya memperbetulkan pakaian mereka, supaya jangan memakai pakaian yang ketat, jangan memakai pakaian yang jarang, seperti mana juga jangan dipakai pakaian yang koyak, ya. Kerana seorang itu memang dituntut untuk sentiasa menutup aurat dia ketika keluar rumah, tak kira dalam solat ataupun di luar solat, ya. Maka itu dalam keadaan yang pertama. Maka pakaian dia tu ketika keluar rumah adalah pakaian yang boleh digunakan untuk semua keadaan. Dia tidak ada istilah pakaian untuk solat, pakaian untuk di luar solat. Tidak ada dalam Islam macam tu. Seperti mana tidak ada istilah pakaian orang agama, pakaian orang apa? Tak ada agama. Tidak ada istilah macam tu. Kadang-kadang ada orang yang anggap macam tu, jubah orang agama. Habis yang pakai macam ni, pakaian biasa apa? Orang munafik. Parah macam tu, dia dah mendakwa, mengaku dirinya munafik, mendakwa dirinya tak ada agama. Itu sudah parah, ya. Tidak ada istilah seperti itu, ya. Yang ini hanya dalam agama orang Kristian, ya, agama orang Yahudi, ya, ada seperti itu. Maka dalam Islam tidak ada istilah pakaian solat atau pakaian, ya, luar solat. Maka pakaian seorang itu sepatutnya sesuai untuk semua, ya, untuk solat, untuk di luar solat, ketika keluar rumah, ya. Adapun tentang keadaan kedua tadi, itulah was-was ini, dia kalau sekiranya pakaian dia menepati kehendak syarak, maka selagi mana dia tidak ada bukti atau alasan yang kukuh bahawa pakaian dia telah terkena najis, maka jangan ditanggalkan pakaian dia. Kita katakan jangan ditanggalkan. Tidak ada istilah berjaga-jaga, tidak ada istilah berhati-hati dalam hal ini. Kerana istilah berjaga-jaga, berhati-hati dalam konteks ini, ya, dia nak menukar pakaian semata-mata untuk nak play safe. Kita kata sifat macam ni termasuk dalam kategori melampau, berlebih-lebihan, menyusah-nyusahkan urusan agama, yang mana akhirnya lambat laun dia juga akan tertewas juga. Yang mana ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Kalau dia tak ada kain, apa jadi? Tak solat. Kenapa tak solat? Alah, tak ada kain lah. Kenapa kena ada kain? Aku rasa ada najis lah, ada kena apa-apa tadi, aku jalan lalu lopak ke apa. Ini semua was-was. Yang mana kita kata ini semua was-was jelas daripada siapa? Tidak lain dan tidak bukan daripada syaitan. Akibat apa? Akibat kejahilan tentang hukum hakam agama, ya. Baik itu tentang perbuatan, ya, menukar memakai sarung untuk salat. Tentang sejadah pula, ini saya melihat bahawa ini juga satu benda yang perlu diperbetulkan juga, ya. Kerana aspek ini tak boleh kita nak ambil mudah juga, kerana dia akan membawa kepada kebinasaan juga tanpa kita sedar. Perbuatan mereka yang bila nak solat, mereka meletakkan sejadah pun kita kata tak lari daripada dua keadaan. Daripada, kita boleh melihatnya daripada dua sudut. Sudut yang pertama, kalau sekiranya dia meletakkan sejadah tu atas alasan was-was juga. Dia was-was kot lantai tempat yang dia nak solat tu, manalah tahu ada najis, manalah tahu ada kucing buang najisnya kat sini. Kot
kita kata ini juga adalah satu perbuatan yang tercela kerana dia terbina atas was-was juga. Ya. Maka kita kata tak perlu nak letakkan sejadah atas alasan macam tu. Kerana ini bukan alasan yang kukuh. Ini adalah alasan yang akan membuka pintu mainan syaitan. Kan? Maka kita kata jangan letak sejadah. Dia perlu solat sedia ada. Kerana seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan yang diberikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi, dihamparkan bumi ini buatku sebagai masjid dan sebagai alat bersuci untuk nak tayamum kalau tak ada air. Maka Nabi dah kata bumi ni terhampar luas ni, satu kelebihan diberikan ke atas umat Nabi Muhammad sebagai tempat masjid. Fa aina ma adrakatni shalah sallait wala ubali. Maka di mana juga Nabi kata, masuk waktu solat, aku akan solat tak kira di mana juga. Ini satu kelebihan sebenarnya yang diberikan ke atas umat Nabi Muhammad. Boleh kita faham bahawa umat dahulu tak ada kelebihan macam ni. Bila mereka nak solat, mereka terpaksa solat di tempat yang dikhususkan, di rumah ibadat ke dan seumpamanya. Adapun umat Islam, kita tidak ada keperluan macam tu. Kita tidak ada syarat macam tu. Hanya boleh solat kat masjid saja. Kalau tak ada masjid, tak boleh solat dan seumpamanya. Tidak ada istilah macam tu. Ya, maka ini satu kelebihan yang sepatutnya kita manfaatkan. Maka jangan kita jadikan sejadah itu sebagai satu syarat. Ya, lebih-lebih lagi kalau atas alasan was-was tadi. Baik, itu daripada satu sudut. Satu sudut yang lain yang kita tak kurang juga, yang kita kena ambil perhatian juga, tak kurang pentingnya, kita melihat, ini mungkin berat sikit, sejadah yang ada pada hari ini yang dijual di pasaran, sebenarnya sedar atau tidak, dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sejarah-sejarah yang ada, minta maaf, duka citanya, kadang-kadang bukan sejarah yang bersifat individu. Kadang-kadang yang bersifat dihamparkan satu masjid tu pun menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang melibatkan kos yang tinggi. Tapi ialah, yang penting kita tahu hukum dia. Menyalahi sunnah Nabi. Kenapa? Mengenangkan kebiasaan sejadah-sejadah ini tak kira untuk individu ataupun yang sejadah yang besar luah ni, untuk satu masjid pun, kebiasaannya dipenuhi dengan ukiran-ukiran, dipenuhi dengan warna-warna, bentuk-bentuk, yang mana kesemuanya akan membuatkan orang yang solat di atasnya apa? Terlalai. Cantiknya sejadahnya. Apa bentuk sejadah tu? Tu bulan ke bintang? Masjid ke apa ni? Ini masjid mana ya? Macam pernah aku nampak ya. Tapi di mana? Oh, itu masjid. Ini masjid Haram. Oh, ini masjid Nabi. Oh, ini masjid Aqsa. 3 masjid. Ini kalau sejarah individu lah. Nampak? Bagaimana dia mengalihkan fokus orang yang salat? Dia akan merosakkan khusyuk atau tidak? Jelas merosakkan khusyuk. Kita lihat bagaimana dalam satu peristiwa Nabi SAW, ya, dia pulang daripada musafir, daripada perang atau yang lain. Maka ketika dia masuk ke rumahnya, iaitu rumah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, Nabi memulakannya dengan salat. Ya. Setelah selesai salat, Nabi memerintahkan Aisyah supaya menurunkan langsir tingkap yang baru dipasangkan oleh Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan bahawa ini aku baru beli di pasar, dan aku beli pun untuk tujuannya adalah untuk memikat hati engkau lah, wahai Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah tidak memberi alasan, tidak menerima alasan Aisyah itu. Sebaliknya meminta supaya Aisyah menurunkan. Lalu Nabi kata apa? Sungguh ia telah melalaikanku daripada solat tadi. Lihat, langsir tu.
Tapi mengenang, dan di atas langsir tu ada apa? Ada apa? Ada ukiran-ukiran lah. Ya, ada apa? Corak-corak, design. Ya. Maka Nabi memerintahkan supaya diturunkan. Bagaimana kalau kira Nabi lihat sejadah di depan mata, tempat mata ditujukan, tempat mata disunnahkan supaya ditujukan, iaitu tempat sujud, iaitu di atas sejadah yang kita solat di atasnya lah. Jelas lagi melalaikan. Ya. Kalau sekadar ukiran-ukiran saja pun Nabi dah minta supaya diturunkan. Ini kan pula sejadah yang penuh dengan ukiran, yang memang tak ada sejadah kecuali dengan ukiran. Yang mana tak akan orang beli sejadah kecuali dengan ukiran. Bahkan lagi banyak ukiran lagi mahal. Ini semua menyalahi sunnah Nabi SAW. Ternyata bahawa sejadahnya di mana, sunnah Nabinya di mana, pemahaman masyarakat lagi entah ke mana. Nampak? Ya. Maka ini yang perlu kita ambil perhatian. Maka akhirnya kita mengatakan bahawa sebenarnya hakikatnya agama Islam ni sangat mudah dan memudahkan. Cuma masyarakat yang jahil, mereka inilah yang akibat kejahilan mereka menyusahkan agama, urusan agama mereka, maka akhirnya mereka terpalit dengan bermacam-macam musibah lah. Maka agama sangat mudah. Kalau kita lihat mana-mana, di atas lantai, di atas tanah, di padang pasir, di tengah hutan, di tepi, di atas jalan raya, jauh daripada kesibukan orang, di atas kaki lima dan seumpamanya, kalau tidak mengganggu orang yang sedang lalu lalang, maka kita boleh saja solat di atasnya, tak ada masalah. Tak ada perlu kita nak kena bawa ke mana-mana. Kita kena, kalau musafir je keluar rumah, kita kena bawa sejadah, bawa kain pelikat. Kerana menyusahkan, kerana menambahkan kilogram beg kita. Kan? Ya. Lebih parah lagi, kita bawa sejadah, bawa apa tadi? Kain pelikat, bawa tanah sikit untuk tayamum, kadang-kadang kot-kot. Ini semua jelas menyusahkan urusan agama. Yang mana ini semua tidak ada keperluan pun, bahkan bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita kata sewajarnya orang tu kalau salat, tak kira lepas ni ambilkan sebagai satu pedoman umum lah. Kita masuk je mana-mana, kita masuk masjid ke, kita masuk surau atau mana-mana RNR, di mana juga, kalau kita nak solat saja. Jangan terhege nak cari sejadah. Lebih-lebih lagi kalau kita solat berjemaah, kita pula tukang menghempas sejadah. Kenapa? Saya khawatir kita ambil saham apa? Saham dosa. Dosa apa? Melalaikan jemaah yang solat bersama dengan kita di sebelah kita. Kita menyangka kita berbakti buat dia, ternyata di sisi Allah apa? Kita memudaratkan dia. Nampak? Dia menyangka, oh terima kasihlah banyak. Sebenarnya kalau dia ada kefahaman, dia akan menegahnya. No, thank you. Memberi isyarat yang difahami yang perlu. No, thank you. Nah, ya. Maka ini kita kata kefahaman yang perlu diperbetulkan. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ada soalan tanya lain. Untuk hadis 119 Ya. Pasal hadis kalau masuk masjid kena solat 2 rakaat, solat 2 rakaat. Okey. 119. Oh, ni lain, buku lain ke? Last week. Yang 119. Tak betul, biar dibetulkan. 119 last week. Okey. Hadis 119. 16. 16. Okey. Pasal solat sunat 2 rakaat masjid. Okey, lepas asar, lepas kita solat asar, tak ada solat lepas asar kan. Okey, lepas tu kita nak pergi masjid untuk solat maghrib, dan time tu belum pun azan lagi, so patut solat. Ya. Kita telah sebutkan pada minggu yang lepas antara tentang hukum solat tahiyat masjid ni,
bahawa ia bukan saja dianjurkan, bahkan diwajibkan, ya, walaupun ketika waktu makruh atau waktu yang dilarang solat secara amnya. Mengenangkan bahawa solat tahiyat masjid ni adalah solat yang bersebab. Adapun solat yang dilarang ketika waktu makruh adalah solat yang mutlak, solat umum yang tidak bersebab. Itu yang dilarang. Maka solat tahiyat masjid adalah yang bersebab, maka tidak ada halangan untuk kita solat walaupun ketika waktu larangan. Ya. Maka tidak kira sama ada selepas subuh ataupun ketika matahari cahayanya kekuningan, kerana itu pendapat yang rajih dalam hal ni. Bukan selepas asar, sejurus selepas asar dilarang, tidak. Yang rajihnya seperti mana dalam hadis yang sahih, ya, larangannya adalah apabila cahaya matahari bertukar menjadi kekuningan, yakni matahari itu sudah hampir terbenam, ya. Maka ketika cahayanya bertukar menjadi kekuningan sehinggalah ia terbenam sepenuhnya, itu adalah waktu larangan, ya, untuk solat mutlak yang tidak bersebab. Adapun solat tahiyat masjid, ia adalah terkecuali, ya. Maka tidak ada masalah untuk kita apabila masuk ke ketika waktu ni masuk dalam masjid ketika waktu ini, selepas subuh atau ketika matahari tengah terbenam atau matahari sedang terbit, ya, atau sebelum zuhur, itu juga waktu dilarang secara amnya. Tapi mengenangkan solat tahiyat masjid adalah waktu bersebab, kita wajib solat tahiyat masjid, ya, wajib solat, ya. InsyaAllah itu pendapat yang rajih dalam hal ni. Solat wudu, ya, bersebab juga, maka tidak ada halangan walaupun pada waktu makruh tadi, ya. Solat wudu, ya, apa lagi? Solat tahiyat masjid, solat jenazah, ya, ada lagi? Solat yang bersebab. Ada lain? Ustaz, tak maaf, ini pelik sikit. Tapi saya ada ternampak orang solat berseluar pendek, Ustaz. Oi, Tapi dia orang Arab, Ustaz. orang Arab. Boleh tambah Syiah. Saya memang tersempak, Ustaz. Ya, ya, memang ada. Kalau ada orang Syiah ni macam-macam, ya. Ini sebenarnya dia adalah satu Syiah ni, mazhab Syiah ni, dia bukan sahaja mazhab akidah, ya. Dia juga membawa fikiran-fikiran fiqahnya, hukum hakam fiqahnya. Mazhab Syiah juga adalah satu mazhab fiqah, ya. Ada pendapat-pendapat mereka yang menyalahi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyalahi mazhab fiqah 4, ya. Mereka ada pendapat-pendapat fiqah mereka yang khusus buat mereka. Antaranya inilah, ya. Juga antaranya adalah ketika wuduk mereka sekadar menyapu kaki, ya. Ketika wuduk mereka tidak membasuh kaki, sebaliknya menyapu saja. Seperti mana mereka apabila berbuka puasa, mereka menanti sampai sampai cahaya dah gelap. Yang ini ketika dah apabila masuk waktu isyak baru mereka berbuka puasa. Ini mazhab Syiah. Maka antaranya juga adalah mereka tidak melihat ada kesalahan untuk solat dengan nampak peha, ya. Walaupun ada perbincangan juga di kalangan mazhab fiqh 4, ya, antara mazhab Hanafi atau Maliki, ada pendapat yang membolehkan, yang melihat bahawa peha ini bukan aurat, ya. Mereka ada hujahnya ini di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan mazhab Hanafi atau Maliki. Mereka ada membawa hujah mereka, ya, tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, ya, di mana Nabi duduk dalam keadaan pehanya ternampak, ya. Maka Abu Bakar masuk, Umar masuk, Nabi tidak membuat apa-apa. Apabila Sayyidina Uthman masuk, baru Nabi menutup pehanya. Maka apabila ditanya kepada Nabi kenapa Nabi berbuat begitu, maka Nabi mengatakan, tidakkah patut aku malu untuk seorang yang para malaikat pun merasa malu terhadapnya, iaitu Uthman bin Affan. Maka mereka berhujah dengan hadis ni, ya.
Ada juga satu peristiwa di mana Nabi menunggang haiwan tunggangannya dengan pehanya ternampak, ya. Walau apa pun, ringkasnya mengenangkan hadis larangannya, hadis ucapan larangannya jelas, maka seperti mana kaedah para ulama bahawa hadis larangan didahulukan di atas hadis yang membolehkan atau hadis perbuatan, ya. Ucapan Nabi, ya, bahawa peha itu adalah aurat, maka dia adalah didahulukan. Maka itu adalah pendapat yang rajih di dalam hal ini, ya, bahawa peha itu adalah aurat. Bahkan dalam solat seorang itu perlu menutup antara lelaki, ya, perlu menutup antara pusat sehingga ke lututnya. Bahkan lebih daripada itu, dia perlu menutup kedua atau salah satu bahunya, ya. Maknanya nak kata dalam solat sebenarnya lebih, dalam solat auratnya lebih daripada di luar solat, ya, kerana kedua bahu kedua bahu atau salah satu bahu perlu ditutup. Sedangkan di luar solat boleh saja tutup hanya antara pusat hingga lutut, ya, nampak. Walaupun ini adalah perbuatan yang menyalahi sunnah lah, menyalahi syarak, ya. Tapi dah tahu sebab, tak rasa pelik lah, ya. Ini antaranya boleh kebarangkalian orang Syiah, ya, sama ada daripada Iran ataupun daripada Oman sini. Oman ni mazhab dia Ibadhi, ya. Ibadhi ni berat lagi, ya. Okey, insya-Allah. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.